bertemu kita dalam Sains Tingkatan 5, bab 1, tajuk Mikroorganisma. Dunia mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tahukah anda, manusia dan haiwan memerlukan mikroorganisma tertentu untuk memastikan kesihatan tubuh badan. Mikroorganisma ini dikenali sebagai flora normal. Di antara fungsi flora normal seperti berikut: bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen, terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K, merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan, merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. 5 kumpulan mikroorganisma ialah yang pertama fungi ataupun kulat, yang kedua alga, yang ketiga protozoa, yang keempat bakteria dan yang kelima virus. Pada hari ini kita akan mulakan dengan fungi iaitu kulat. Kulat ada yang bersaiz makroskopik iaitu bersaiz besar dapat dilihat oleh mata kasar, contohnya cendawan. Ada juga yang mikroskopik hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kulat wujud secara berkoloni atau berkumpulan. Ada yang unisel seperti yeast, ada yang multisel iaitu banyak sel seperti muka. Fungi ataupun kulat tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ada yang bersifat saprofit, ada yang bersifat parasit. Fungi ataupun kulat hidup di kawasan yang ada bahan reput, tinja itu najis, kulit haiwan dan makanan. Fungi juga suka kawasan yang gelap dan lembap. Fungi unisel membiak secara aseks melalui pertunasan, manakala fungi multisel membiak secara aseks melalui pembentukan spora atau secara seks melalui konjugasi. Kita tengok ni adalah salah satu contoh fungi iaitu muka ataupun lebih dikenali dengan nama kulapuk roti. Biasa kita nampak muka ni di atas roti yang dah expire, yang dah capai tarikh luput, dia akan ada warna hijau-hijau ke atas tu. Macam mana rupa dia? So dia macam cendawan kecil tapi kita hanya boleh tengok bawah mikroskop. So ada spora, ada sporangium yang di dalamnya ada spora dan disambungkan dengan hypha. Hypha ni macam batang cendawan. Seterusnya kita tengok pula contoh yeast. Yeast adalah salah satu fungi yang kerap digunakan dalam pembuatan roti. Struktur asas yeast, kita ada dinding sel, kita ada membran sel, ada nukleus, ada vakul dan granul glycogen dan juga sitoplasma. Kulat yang bersifat parasit, maksudnya dia hidup pada tumbuhan ataupun haiwan yang masih hidup. Contoh gambar ini adalah Trichophytum rubrum yang menyebabkan penyakit makan air yang kita panggil sebagai makan air ataupun athlete foot. Biasanya kalau kaki dalam keadaan yang lembab dan kurang dijaga kebersihannya, dia akan jadi macam inilah, dia akan jadi putih-putih dan luka. Cara pembiakan kulat, contohnya seperti penunasan iaitu yeast. Yeast bertunas apabila anak-anaknya telah mencapai tarikh kematangan, dia akan terpisah daripada badan yeast. Manakala untuk pertunasan juga, kaedah yang kedua adalah pembentukan spora iaitu oleh muka. Contohnya ada spora apabila capai satu tarikh kematangan, sporangium akan pecah dan membebaskan spora ke bahagian-bahagian lain. Maka anak-anak spora tu anak-anak muka akan tumbuh lebih banyaklah. Kaedah yang kedua ni adalah kaedah seks iaitu melalui konjugasi di mana hypha dia ada macam mengeluarkan mewujudkan satu saluran dan berlakulah pertemuan antara hypha dan melakukan pemindahan bahan genetik. Dekat sini nanti akan tumbuh anak yang baru. Ini adalah secara pembiakan seks lah. Muka ada dua kaedah iaitu pembentukan spora dan pembiakan seks. Yeast melalui pertunasan. Ini kita tengok pembiakan seks dalam muka dengan lebih jelas. Pertemuan hypha, kemudiannya berlakulah pembentukan gamet. Dari gamet dia akan membentuk zygote yang lebih besar. Seterusnya membentuk zygospora. Apabila zygospora matang, zygospora itu akan bercambah pula dan membentuk hypha dan sporangium.
Cuba jawab soalan ini. Okey. Okey, anda perlu salin nota daripada buku teks dan jawab soalan ini. Soalan yang pertama, fungi juga dikenali sebagai apa? Okay, fungi juga dikenali sebagai apa? Soalan yang kedua, fungi suka hidup di kawasan apa? Di manakah fungi suka hidup? Kat mana? So, jawab soalan yang kedua, fungi suka hidup di kawasan apa? Soalan yang ketiga, berikan 2 contoh fungi. Okey, terima kasih.